Okay, bismillahirrahmanirrahim. Last minute podcast. Be our guest. Get free item live dekat Houseboom Local Fest di Houseboom Music. So last day malam ni kita jumpa seorang brother kita. Okay bro, Assalamualaikum. Salam. Boleh kenalkan diri and what do you do for living, apa buat? Alright, so orang panggil saya Bos Wan, orang kenal saya Bos Wan, and saya buat bisnes, nama bisnes saya Makers. So kita buat bisnes shoes. Wih, sebenarnya sempena Houseboom Local Fest ni saya pakai semua local. Alright. Cap City. Ni our latest collection dengan Kowi Knitwear. Seluar EK collab dengan Norin dengan husband dia. Mantap. Kasut je club. Aduh. So kejap lagi saya nak pergi beli Makers. Boleh, tak ada Alright. Sebab brother ni dia buat local kasut. Okay bro, direct to the point. Okay. Apa ujian paling berat sepanjang you berniaga ataupun dalam kehidupan yang you boleh share, yang rasa benda tu sakit gila? Oh, benda yang saya rasa paling sakit sekali adalah bila saya kena rampas barang. Rampas barang. Betul. Rampas kenapa? Saya dulu jual kasut fake sebelum buat brand sendiri. Okey. Jadi waktu kena rampas tu, apa efek kepada emosi dan fizikal waktu tu macam mana? Pada waktu tu, kalau kawan saya kata, kalau aku dah mati dah. Mati, kalau orang lain, pasal rampas tu kita dah rugi 400,000. Kita kena saman 100,000. Okey. Total dah $500,000 duit dah habis masa tu. So efek dekat emosi memang efek, mental semua memang efek. Tapi pada waktu macam mana? Di efek tu macam mana? Sampai macam mana? Dia gini, sebelum kita nak buat brand lokal kita ni, sebenarnya saya dah berniat dah. Maksudnya saya dah keluar modal yang terakhir untuk kita pump pada tahun 2021. Maksudnya last shot. Tapi sebelum kita nak buat tu, kita ada minta doa dengan Tuhan lah. Minta doa dengan Allah supaya saya nak rezeki yang berkat. Jadi sebelum sempat saya jual barang yang 400,000 tu, Tuhan rampaskan semua sebab nak gantikan rezeki yang lagi berkat ni lah. Masya Allah. Macam tu. Tengok guys, kadang-kadang kesakitan atau ujian yang berlaku tu adalah doa kita. Betul. Masya Allah. Betul. Alright Bos Wan, direct to the second point. Alright. Apa pula nikmat ataupun benda paling best yang pernah berlaku dalam kehidupan Bos Wan? Nikmat saya rasa saya buat business makers lah. Bisnes ni sendiri adalah satu gift ataupun benda yang Bos Wan sangat bersyukur. Betul. Kenapa tu? Sebab yelah, kita dapat, sebelum ni kita jual barang fake kan. Jadi saya dengar dekat video-video kata barang ni halal apa semua, tapi berkat tu tak ada. Jadi bila kita buat Makers ni kan, kita punya sale dia tak sebanyak macam kita jual fake. Tapi pasal kita dapat berkat tu lagi mahal lah bagi saya. Masya Allah. Hati tenang. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Okay guys, kadang-kadang kenapa saya tanya ujian dan kenapa saya tanya nikmat yang Allah bagi ni, kadang-kadang Bos Wan, ada orang yang sekarang mungkin dia tengah hadap apa yang Bos Wan pernah hadap dulu. Betul. Dan dia rasa kadang-kadang dia dah jalan mati dah kehidupan dia. Habis laku $500,000, $500,000. Gila. Tapi orang yang pernah hadap ujian macam tu, sekarang alhamdulillah settle. Betul. Tak, Tuhan takkan hantar satu ujian kat kita kalau kita tak mampu nak hadap benda tu. Benar. Itu je saya fikir. Betul. Allah takkan uji satu orang tu, melainkan benda tu dia sendiri memang mampu nak tanggung tu. Dan Allah telah buktikan salah seorang yang pernah berhutang ataupun ada masalah $500,000 dan dah settle dah pun. Alhamdulillah. Okay Bos Wan, last point. Kita 3 point je, podcast kita short je. Alright. Kalau ada satu orang yang Bos Wan nak cakap terima kasih atau Bos Wan nak cakap minta maaf kat dia, siapa orang tu dan Bos Wan boleh cakap kat kamera ni? Saya nak cakap terima kasih Nak minta maaf atau terima kasih? Ada apa-apa nak sampaikan? Saya rasa ada seorang lah. Pasal saya rasa Pak Su saya lah. Pak Su Pakcik betul. Sebab dulu saya memang benci dia. Allah. Sebab apa? Pasal dulu saya anak sulung. Kan saya anak sulung kan. Jadi saya family dah divorce. So kita depend dekat dia pasal dalam keluarga dia yang paling masyuk waktu tu. So waktu tu dia ada keluarkan satu kata-kata tu which is jadi anak sulung tapi tak function. Start daripada situ kita nak cuba macam mana kita tak apa, aku boleh buktikan kau, aku boleh sukses. So alhamdulillah disebabkan dia kata macam tu lah. Kalau tidak saya memang tak buat bisnes. Saya bukan orang bisnes. Saya bukan orang bisnes. Saya sepatutnya belajar, sepatutnya saya kerja menjawab kerajaan lah. Jadi sebab kata-kata tu lah yang membakar semangat untuk proof. Betul. Masya Allah. Dari situlah. Baik. Okay Bos Wan, terima kasih. Sebab kita kadang-kadang ada orang dia ada benda yang terbuku dalam hati dia tak luahkan. Jadi kita pun nak jadi satu platform untuk orang cakap apa-apa yang mungkin Pak Su tu akan tengok video ni. Bos Wan berterima kasih sebab hari ni dia jadi bos. Alright, last minute podcast. Thank you Bos Wan. Assalamualaikum. Thanks for your time. Alright. Okay, kita nak pergi beli kasut Makers. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Last minute podcast, be our guest and get free item. Kita random tadi jumpa abang ni. Okay bang, boleh bagi tahu nama siapa dan dari mana dan sekarang what do you do for living? Nama saya Amir bin Johari. Saya tinggal di Ampang dan saya tailor. Tailor, tukang jahit? Tukang jahit. Oh, Masya Allah. Dan datang sini saja jalan? Tak, tolong kawan menjaga dekat luar. Oh, jaga makanan. Jaga makanan, okay. Okay, direct to the point. Soalan pertama saya akan tanya, apa abang rasa ujian yang paling berat abang pernah lalui dalam kehidupan ni? Oh. dia direct tapi berat sikit sebab ujian berat. Honestly, kalau nak cakap ujian tu, kalau untuk zaman lah ni, saya rasa ekonomi dan kewangan lah. Okay. Yeah. Dan macam mana ujian tu di affect your mental atau physical? Cakap dia punya efek tu dia bagi saya dia berlainan daripada ujian-ujian yang contohnya macam kehilangan barang ke apa ke tu. Itu benda yang kita boleh overcome. Tapi perkara yang melibatkan kewangan ni, dia punya efek towards kita punya emotion tu kadang-kadang kita tak boleh nak handle sangat. Tak boleh nak handle kan, betul. Sebab bila ujian berlaku ni, siapa pun dia memang kadang-kadang dia jam terus. Yes. Kan? And then kenapa saya tanya ni, sebab hari ni semua orang dia cerita masalah, so maybe dia boleh relate dengan masalah dia juga. That's why saya tanya. Okay, kalau abang boleh share apa pula, soalan kedua, apa pula nikmat yang paling best yang abang pernah hadapi dalam, Allah pernah bagi dalam hidup ni? Nikmat yang paling best, cukup sekadar bila bangun pagi tu dapat bernafas pun Alhamdulillah. InsyaAllah. Oh, abang memang orang simple memang living the life, layan. Living the life, tapi as a person yang saya selalu agak kurung diri saya dalam satu ruang. Dia banyak kompleks dekat pemikiran lah. Okay. Tapi untuk live the life tu, keep it as simple as possible lah. Masya Allah. Okay guys, tengok kadang-kadang orang dia perlukan benda besar-besar dia nak bersyukur. Rumah, kereta. Abang ni bangun pagi, living the life, dapat udara pun, Masya Allah. Satu nikmat yang dia paling syukuri. Okay bang, our last question, direct to the point. Kalau ada seseorang yang abang nak cakap terima kasih ataupun minta maaf, either orang tu still alive or tak ada, kalau dia andai kata video ni tersebar, apa abang nak sampaikan? First of all, saya berterima kasih dengan wife saya yang sentiasa ada dekat sisi saya walaupun dalam keadaan yang to the worst, at the peak moment yang betul-betul nak cakap tak boleh nak terkata lah. Okay. Untuk minta maaf kepada semua orang yang saya pernah buat salah ke apa ke. Itu kita nak, kadang-kadang kita tak jumpa orang tu lagi kan. Itulah. Alright. Thank you bang for be our guest last minute podcast. Okay guys, ada free gift scarf bagi abang ni. Boleh ambil free gift. Okay bang, thanks for your time Okay. Sama-sama. Okay. Last minute podcast live dekat Houseboom Music. Kita tanya 3 soalan kepada random guest, tapi hari ni kita punya guest very special. Nurin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Semua. Okay, boleh kenalkan diri dan apa sekarang awak buat dalam kehidupan ni? Assalamualaikum, saya Nurin. Saya rasa orang kenal lah saya ni Nurin yang tak betul lah sebelum ini. Okay, so apa yang Nurin buat sekarang ni, okay, kalau kita nak kata recently, since kita pun berada di Houseboom event, saya ada buat collaboration lah dengan IK, baju modesty sikit. Ya itu dia, berada kita dah pakai seluar tu. So ya, kita pun macam nak join jugalah dalam bidang-bidang baju-baju gini. Memang minat fashion memang minat. Even sebelum ni, before Nuri hijrah pun memang Nuri sangat suka streetwear. So I ask IK, bro jom kita collab, but I need something yang kena dengan Nuri punya diri sekarang. Since Nuri pun dah bertudung, but I want to maintain this style, but macam mana kita nak buat modest but unisex. Ya. Okay, korang boleh check out IK Collection ni, memang dia sendiri yang design dan memang ada elemen-elemen muslimah tu. Bagus. Respect. Okay, straight to the point. Okay Nuri, dalam podcast kita orang selalu tanya 3 soalan je. Pertama sekali, apa ujian yang paling berat yang Nuri pernah hadap dalam hidup ni? Okay, so ujian yang paling berat Nuri pernah hadap dalam hidup ni, kalau nak cakap struggle dalam perkahwinan in term of ekonomi, itu biasa. Tapi apa yang saya diuji betul-betul, yang saya terduduk bila ujian yang saya dapat tu melalui perhubungan dengan manusia. Okay, perhubungan dengan manusia ni mungkin macam saya
Ada orang diuji daripada segi kewangan, ada orang diuji daripada segi emosi. Saya hubungan dengan manusia sebab saya sangat-sangat mudah nak mingle dengan everyone. I'm a person yang very easy to give, but it's quite hard for me to get. Macam selalu memberi tapi agak susah untuk menerima. Bukan balasan tapi kasih sayang. Masya Allah. Jadi macam mana benda ujian tu affect your emosi or your physically? Dan sebenarnya saya pun tak dapat grab dia macam mana ujian tu, dia boleh buka ke tak boleh? Senang cerita macam ni lah. Mungkin ada orang akan sedar diri dia tu perlu cari Tuhan bila dia dalam keadaan susah. Bila saya ada masalah duit, saya tetap fikir duit saya boleh cari bila kita kerja. Susah boleh dibalas bila kita berusaha untuk menjadi senang. Kena usahalah. Betul. Tapi hubungan dengan manusia, senang cerita, kita buat baik macam mana pun, is either you being good or bad, orang tetap akan judge you. So bila saya dah terlalu banyak memberi kepada orang, saya mungkin tak sedar diri saya ni tak okey. Kita rasa diri kita okey, tapi orang tak boleh menerima kita punya okey tu. And bila saya ditinggalkan, saya disisihkan, saya dipulaukan, masa itulah baru saya cari Allah. Masya Allah. Sakit. Faham. Sebab saya tak ada adik-beradik, saya tak ada bapa. Dan hadiah daripada hubungan ni, masalah hubungan dengan manusia ni, saya dapat pergi umrah. Masya Allah. 30 tahun saya doa nak jumpa bapa saya. Doa Allah bagi masa dalam 3 hari je saya dapat jumpa bapa saya. Subhanallah. Macam itulah. Itu yang saya berat sangat lah kalau nak cerita kat orang. Tapi itu hadiah dia. Masya Allah. Dan dia lepas kita tanya ujian, kita tanya nikmat pula. Sebab kita nak balance balik. Apa pula nikmat yang paling Norin syukuri sekarang yang Allah pernah bagi dalam kehidupan ni? Saya sekarang dapat ketenangan hati yang lama saya cari. Kat mana-mana rasa macam dulu sentiasa akan ada rasa satu feel yang tak senang tau. Dia macam risau aja. Risau duit tak cukup. Hidup ni saya nak kena kerja untuk cari duit ke? Bila hidup ni bertuhankan duit, memang kita rasa kena automatik kena kerja-kerja dan kerja. Tapi sekarang tak. Saya rasa macam saya ada banyak masa, hati saya tenang. Lepas tu saya rasa macam Allah tu senang sangat lah makbulkan doa macam tu lah. Masya Allah. Dia sebenarnya poin yang saya rasa paling power adalah ketenangan tu kan. Ya, ketenangan tu, betul. Sebab hari ni sebenarnya betul, bila kita kejar dunia kita akan serabut, makin serabut. Lah hadis qudsi pun ada bagi tahu, bila kita letak matlamat dunia depan mata kita, Allah akan susah payahkan kita. Betul. Akan hancur-hancur, kita akan risau kemiskinan, kefakiran ni. Masya Allah. Okay Norin, so simple question dan terakhir adalah, kalau ada someone yang Norin nak cakap apa-apa dekat dia, terima kasih, or minta maaf, orang tu ada lagi ke, tak ada lagi apa-apa ke, mungkin kalau tak orang yang hidup pun Allah dengar, mungkin Norin boleh sampaikan insya-Allah. Kepada bapa, Norin nak cakap satu hari nanti kalau Norin jumpa bapa kat atas, Norin nak bagi tahu yang walaupun Norin ada masalah dengan manusia mana-mana sekalipun, Norin dah tak rasa sakit hati dah. InsyaAllah. Sebab dulu terlalu macam senang nak menangis, tapi Norin nak cerita kat bapa. Yang sekarang ni Norin dah kuat. Allahu Akbar. Sebab Norin rasa Norin macam diperhatikan, macam ada satu CCTV yang sangat besar. Tengok Norin rasa macam disayangi. So bapa nanti kalau satu hari nanti Norin jumpa bapa, Norin nak dengar cerita Norin ni. Norin sekarang Norin happy sangat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Itu Norin, satu benda kita kena yakin kan. Saya pun sekarang jaga ayah saya sakit. Kadang-kadang kita stres jaga ayah saya sakit. Dan kita yakin satu hari nanti kat akhirat kita akan jumpa bapak kita balik dalam keadaan sihat. So, muda, sama-sama muda. Sama-sama muda. Jadi kita geng. Jadi saya selalu buat cakap hati saya, nanti kat akhirat ayah akan muda, dia boleh cakap. Sebab sekarang ayah saya macam stroke kan. Mesti dia akan cakap, kau dulu kau ketuk kepala aku. Aku sakit. Jadi dengan keyakinan yang Norin ada, kat akhirat kita akan jumpa balik ayah kita. Kita yakin dengan kehidupan. Jadi kita boleh cerita, boleh borak dengan dia semua, insyaAllah. Baik Norin, thanks for your sharing. Thanks for your time, very short. Alhamdulillah, short and meaningful. Okay guys, last minute podcast, be our guest. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Last minute podcast, be our guest, Houseboom Local Fest. Saya Ahmad Sufi Ali dekat booth di Faith.
So kita punya random guest, abang boleh kenalkan diri dan apa yang abang buat. Okay. What do you do for living? Alright. So nama saya Ahmad Najmi bin Syarul Azhar. Nama saya Najmi. Okay. Sekarang saya tengah kerja. Kerja kat mana? Kerja as a cyber security dekat Saim Nabi. Okay, cyber security. Okay bang, direct to the point. Saya punya first question adalah, apa sepanjang abang hidup ni, abang umur berapa? Saya sekarang 23. 23. Sepanjang abang hidup ni, apa ujian yang paling berat yang you rasa you pernah hadap? Ujian paling berat saya pernah hadap saya rasa kehilangan nenek saya lah. Oh. Saya rasa tu. Sebab memang rapat dengan nenek? Saya memang favourite cucu lah. Boleh cakap favourite cucu. Sebab saya dulu asrama. Masa dia meninggal, saya tak boleh nak balik. Sebab saya ada pergi camp. Satu camp, saya tak ingat, camp macam pengawas punya camp macam tu lah. So saya sampai sekarang lah saya rasa lah benda tu. Saya rasa sedih. Kadang-kadang saya terfikir juga macam, kenapalah saya tak boleh balik time tu. Macam time tu event dekat Sarawak saya rasa. So memang tak boleh balik. Memang tak boleh balik. Memang tak boleh. Sebab flight satu, tak ada duit nak balik. Lepas tu masalah duit lah kat situ lah. Faham. Okay, soalan kedua bang. Apa pula nikmat yang paling best abang rasa yang Allah pernah bagi kat abang dalam kehidupan ni? Nikmat cakap pasal nikmat. Satu nikmat. Saya rasa nikmat boleh cakap kerja saya lah. Kerja. Kenapa kerja? Sebab saya try apply banyak kerja. Dalam banyak-banyak kerja ni paling saya nak. And alhamdulillah saya dapat. So abang sangat bersyukur dengan kerja yang abang ada sekarang. Betul. And environment kerja pun best. Itulah kadang-kadang kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab maybe benda yang kita nak tu adalah, benda yang kita ada adalah impian orang lain. Betul. Alright bang, last point adalah, if someone abang nak cakap terima kasih atau minta maaf, kalau dia tengok video ni, abang boleh sebut nama dia dan boleh cakap apa-apa. Okay, ni klise lah. Saya nak cakap dekat parents saya lah. Mami and baba, adik minta maaf kalau perangai adik tak berapa nak betul. Selagi adik hidup, adik akan tanggung family lah. Okay, itu saja. Alright bro, thank you very much. Terima kasih. Last Minute Podcast, be our guest, Houseboat Music Local Fest exclusive. So hari ni kita ada special guest juga. Mamat ni aku tengok dia kecoh juga, bergerak-gerak buat live apa semua. Dia datang interview aku juga tadi. So kali ni aku panggil dia, alhamdulillah dia datang. Okay bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rapat sikit mic. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. First time podcast? Pernah podcast sebelum ni, tapi tak pernah public macam ni. Alright. Okay bro, kau boleh introducekan nama kau, dari mana, kau buat apa kat kehidupan kau ni, apa yang kau buat? Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hadromi bin Daniel. Saya berumur 25 tahun dan sekarang saya full time buat brand Kyrex. Kita buat appearances, baju seluar apa semualah. So dekat local fest ni pun meniaga bro meniaga betul. Oh baik. Okay, Ala Hadrami. Ala Hadrami. Itu memang nama betul kau? Nama betul. Nama IC? Betul. Nama IC. Ala Hadrami. Kau ada mix ke orang mana ke? Mix Korea lah kot. Tapi cakap utara. Cakap utara. Tapi Ala Hadrami ni macam Arabic sikit ke macam mana? Dia nama ahli sufi actually. Nama antara ahli sufi. Ni daripada mak cerita lah. Masya Allah. Lepas tu nama tu orang kata apa, nama yang agak rare, senang orang nak ingat. Jadi nama tu manfaatkanlah nama tu unik, seunik orang je lah orang kata. Macam tu lah. Okay bro, straight to the point soalan pertama aku. Okay. Sepanjang 25 tahun kau hidup ni, cuba kau fikir apa benda paling berat yang kau pernah hadap dalam hidup ni? Cuba kau fikir je, sepanjang kau hidup ni. Berat soalan ni. Benda apa yang paling berat hidup? Kau fikir balik, ada masalah yang kau rasa time tu, nak kata berat tu, bila dah lalui tu rasa macam tak berat pun benda tu. Betul. Itu point bagus. Tapi aku nak tahu dulu apa benda tu. Okay, benda tu lah lebih kepada business lah. Business. Bila satu masa tu business down, nak bayar gaji pun tak dapat. Kita pun tak ambil gaji sebab kita biasalah business down. Time tu menangis teruk lah. Menangis teruk, fikir balik. Tapi bila fikir balik, sebelum kita fikir balik tu, kau menangis macam mana? Dia macam mana cerita dia? Dia apa yang berlaku? Alamak.
Time tu sedikit lalai lah. Sedikit lalai sikit. And then dia macam ni tau. Dalam dunia ni dia ada 2 jenis orang. Satu, takut cakap pasal agama tapi cakap sikit kan. Satu yang kena istiraj, satu yang kena direct. Okay. Macam tak kata dekat saya kan, tapi macam saya ni saya kena direct. Kalau contoh saya buat something yang terus kena. Esok boleh kata malam tu terus kena, esok terus kena. So contoh kalau saya buat something, saya kata okay aku confirm kena. Confirm. Pernah jadi sekali tu saya buat something kan, bla 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 bla. Keluar tu okay aku mesti kena something. Confirm. Kereta kena tarik. Pipi lega. Terus rasa lega, tak rasa marah macam okay aku kena dah, okay lega. Rasa macam tu. So bila yang menangis tu memang agak lalai kan. And then terus kena teruk juga tentu. And then biasalah. Apa kena teruk tu maknanya business tu down apa benda semua. Everything. And then kita punya hubungan dengan family pun jauh. And then tak nak siapa nak dengar kita. And then dia macam tarik balik dia datang kat aku balik. Dengar suara tu jadi datang kat aku balik. Kita datang kat dia balik kan. And then alhamdulillah so far so good Itulah. Kadang-kadang betul kau cakap. Masa aku interview Kowi, dia ada cerita yang sebenarnya ujian ni Allah bagi ikut kemampuan kita. Betul. Dan kalau kita risau sekarang ni kita tengah hadap ujian, dulu ujian yang berat-berat dah lepas pun. Betul. Dah lepas pun sekarang. Betul. Hidup je mamat yang dulu stres nangis-nangis ni ada betul. Meriah je dekat sini. Jadi apa saja ujian yang kita hadap dalam hidup ni, korang yang tengah tengok podcast ni, kena ingat yang benda tu pasti akan settle. Yang pasti mana masalah-masalah kau yang sebelum ni. Betul. Okey, Al-Hadrami, cuba kau fikir pula apa pula nikmat yang paling besar ataupun nikmat paling best yang Allah pernah kurniakan kat hidup ni. Nikmat paling ni besar. Kita nak ajak mensyukuri pula. Tadi bersabar ni mensyukuri pula. Saya disclaimer siap-siap Saya disclaimer siap-siap boleh tak? Apa yang saya sembang kat sini bukan menentukan saya baik tau. Saya cakap ni melalui pengalaman je. Betul. Kita nak dengar pengalaman. Alright. Benda yang paling best benda yang paling nikmat benda yang paling nikmat dia kecil je actually. Dia sangat kecil tapi rasa sangat orang ambil tak indah benda tu. Iaitu takut nak sebut. Takut orang cakap saya ni baik tapi tak baik pun. Kita nak sampaikan kebaikan. Okey. Sebab takut dia kena uji yang benda tu. Apa yang kita cakap tu kita kena uji. Takut juga okey kita cakap sikit nikmat solat lah. Masya-Allah. Betul lah. Sebab apa yang mak ajar dulu kan. Kau teruk ke, macam ni hang teruk ke? Hang macam mana sekalipun. Solat lah. So anything yang kita dah buat kan, lepas kita solat tu kan, mesti kita macam masa kita sujud tu mesti kita macam lega sekali. Lega. Ada something untuk kita bergantung. Yang tu best lah. Yang tu dia kecil lah. Dia bukan orang nampak kecil. Sebab tu dalam team Khairiat kami akan saling kami tak akan peringat pasal jangan lupa baca Quran tak. Asal belum. Asak lu. Dah buat lari Zuhur lu lah. Settle Zuhur lu. Yang tu paling penting. Tak nak pergi keluar. Contoh nak keluar dia anak dating lah hampir lah. Isyak belum. Settle. Sebab nak settle tiang lu. Tiang tu yang penting lah. Nikmat yang tu lah. Sebab kita boleh kembali tu. Nikmat kembali tu bukan senang weh. Bukan senang dapat. Betul. Yang tu benda yang paling nikmat lah. Terbaik. Tapi betul. Kadang-kadang kita ni bila kita putus hubungan dengan atas ni lost teruk. Tapi bila itu adalah satu benda yang kau appreciate, yang bila kau ada problem, kau ada buat jahat macam mana pun, kau lalai malak macam mana pun, kau get back the connection onto confirm okey. Confirm okey. Kita hide macam mana pun saya gila-gila. Saya memang gila-gila pergi jumpa orang. Memang cakap kadang-kadang lepas kan. Tapi bila kita dah masuk waktu kadang-kadang semayang lewat kan. Tapi pergi juga solat. Pergi solat tu baiki balik sikit. Apa yang kita boleh baiki kita baiki lah. Sambung balik kan. Macam tu lah. Apa pun yang buat tiang lah. Balik pada tiang lah. Menarik. InsyaAllah. Okay, last question ataupun last point. Kalau ada siapa-siapa yang tengah tengok video ni yang kau nak cakap terima kasih ataupun minta maaf, siapa-siapa, aku bagi kau peluang secara deep from your heart. Deep from your heart. Saya jarang diri tu saya hard tiba-tiba kena tarik masuk session deep kan. Tak boleh deep. Kita selalu high siap. Okay, untuk siapa-siapa yang tengok ni, thank you very much for supporting, for trusting. Even saya ni just manusia je. Tapi hampa semua nampak potential and everything. Thank you very much for supporting. Kalau contoh ada khilaf daripada side saya, side Khairiat, saya minta maaf lah. Saya pun buat silap juga. Banyak silap yang dah buat ni. Cuma aib ditutup je. Bila-bila masa boleh dibuka.
Dia saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersilap cakap ke, terbuat tak selesa. Kadang-kadang kita bukan tahu orang selesa dengan kita ke tak. Betul tak? Jadi saya minta maaf siap-siap lah. Kalau tak selesa ke bagi kita terus, kita akan ubah. Boleh. So terima kasih banyak-banyak. Kalau ada pesan ada orang tak siapa-siapa? Pesan? Ada orang tak siapa-siapa yang kau nak sampaikan apa-apa kat dia? Pesan. Ni tadi general ni pesan. Oh, pesan. Nak sampaikan kat mak. Masya-Allah. Mak jangan risau mak. Alah gila macam mana pun jangan risau, solat nanti solat. Masya-Allah. Sebab dia kata mak tikol. Subuh belum? Relax lah. Kumpul solat. Yang tu ialah yang mak akan peringat selalu. Okay guys, satu benda aku boleh dapat tahu kenapa Mamat ni dia berjaya atau dia boleh sampai level dia sekarang, dia ada connection dengan mak dia. Dia ada connection dengan mak. Ini betul alah. Ini kita punya orang kata keramat. Selagi mana kita jaga hubungan, buat lara macam mana pun call apa benda semua. Sebenarnya benda ni lah, doa-doa ni lah sebenarnya yang bawa kita kat mana kita ada sekarang. Betul. So dia cakap kat mak dia, maknanya Mamat ni anak mak ni. Betul tu. Ketiak mak tu memang memang favourite lah. Dia nampak macam apa kelakar atau anak mak, tapi sebenarnya benda tu power bro. Dia efek kehidupan kita. Aku jumpa ramai orang anak mak ni, kehidupan dia pergi smooth, ada mak dia balik memang cantik. So kekalkan anak mak tu. Dan insyaAllah dengar cakap dia, kau akan berjaya dalam hidup insyaAllah. Okay bro, thanks for your time. Last Minute Podcast. Alah Hadrami, Owner Kyrex. Kau boleh support dia orang, follow IG, TikTok dia orang. Dan dia orang pun ada kat Local Fest ni. Korang collab dengan RYW untuk keluarkan seluar. Okay guys. Okay bro, thanks for your time. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, Last Minute Podcast, be our guest and get free item di Houseboom Local Fest di booth di Faith. Dan hari ni kita dengan random guest kita yang datang kat booth kita. Okay bang, Assalamualaikum. Boleh kenalkan diri and apa abang buat? What do you do for living? Nama saya Alusi, ALUSI. Okay. Saya meniaga sendiri. Meniaga apa? Makanan. Makanan apa bang? Makanan sarapan pagi dan tengah hari ya. Okay, baik. Okay bang, sepanjang berapa tahun abang umur berapa? Saya 31. Sepanjang 31 tahun abang hidup ni, apa abang rasa ujian yang paling berat yang abang pernah hadap? Sebagai seorang peniaga, ujiannya bila kita punya bisnes drop lah, down lah. Down yang sampai maksudnya dah rasa macam give up lah kan. Tapi ada yang bagi semangat semua, kita comeback balik lah. Itulah bagi saya, yang tu titik-titik yang ni lah. So maknanya penting lah bila kita tengah down ni ada orang-orang yang saya rasa abang siapa yang bagi semangat tu? Kawan-kawan, wife, family lah. Kawan pun saya kira macam family lah. Kawan-kawan yang terdekat lah. So memang meniaga ni lah ujian yang paling berat abang rasa, maknanya time tengah sale tengah tak berapa baik, tak ada macam tu lah. Ya. Sebab benda tu dia jadi kira masa saya di awal perkahwinan lah. So dia jadi kalau bujang kita macam relax kan. Ni di awal-awal perkahwinan lah. Itu yang saya rasa ni lah. Dan benda tu sebenarnya ramai orang tengah hadap bang ujian di awal perkahwinan, struggle ni. Ya, saya rasa mungkin lah kan. Cuma lain-lain ujian lah kan. Bagi masing-masing. Baik. Okay bang, kita tanya soalan kedua pula. Apa pula nikmat yang abang rasa paling best yang Allah pernah bagi kat abang dalam kehidupan ni? Cuba abang fikir dulu nikmat. Apa benda abang rasa? Saya tak payah fikir, saya memang ada satu yang saya berterima kasih kepada Tuhan apabila dia mengurniakan saya anak yang pertama lah. Masya Allah. Kita tengok first tengok baby tu, dia macam satu feelings yang kita tak boleh nak describe lah. Kan? Dia semua ada lah. Macam saya dengan dia masa tu. Saya pun masa kita baru faham perasaan sayang tu bang betul. Sebelum ni kita tengok orang tua kita sayang kita tak faham pun sayang tu macam mana. Betul bila Allah bagi anak ni baru kita faham, macam ni perasaan sayang kat satu orang ni. Ya. Jadi sayang yang macam kita willing to do everything. Masya Allah. Itulah abang rasa perasaan anak pertama ni lah yang abang rasa benda paling best yang berlaku. Masya Allah. So kadang-kadang orang dia
dia take things for granted dapat anak kan. Sebenarnya anak ni satu benda yang besar yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Dia boleh balancekan rumah tangga kita balik, bang, kasih sayang tu. Okay bang, last questions. Kalau ada seseorang yang abang nak minta maaf atau terima kasih yang dia tengok video ni, abang nak cakap apa-apa kat dia, abang boleh cakap terus. Saya nak dia kena seorang ke tak kira. Tak kisahlah bang, tak kisahlah. Yang pertama parent lah, minta maaf kalau ada sebelum saya menjadi seorang bapa, menjadi seorang anak, kita selalu menyakitkan hati parent apa semua kan. So terima kasih kerana sabar dengan kerenah kita. Sebab bila kita dah jadi parent ni, baru kita rasa dia punya struggle apa semua kan. Second, wife saya lah, yang sanggup ada susah dan senang dengan saya. Itu je lah. Okay, apa pun message to the world bang, abang nak cakap apa pun nak sampaikan? Keep spreading love lah. Love and faith lah. Itu je lah. Apa-apa pun kita balik kepada kasih sayang lah. Sayang love Rahman Rahim lah. Betul lah bang. Allah, betul. Kasih sayang Allah sebab itulah yang keep the world balance lah. Dan Nabi SAW pun datang spread love. Love to all mankind, mercy to all mankind. Spread love. Okay bro, thanks for your time. Okay, terima kasih. Last Minute Podcast, local house boom. Be our guest, get free item. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay,